Apa kita tengok ni. Memaksimumkan perkhidmatan untuk memaksimumkan perkhidmatan bukan itu matlamat dia. Kalau boleh orang nak minimumkan perkhidmatan dan juga meningkatkan keuntungan. Itu. Itu untuk A tak? Tak boleh Uzin. Tak capai tujuan dia. Okey, soalan nombor 2. Okey. Jelaskan maksud inflasi dan deflasi. Dia ada 2 markah je. Kalau inflasi apa dia? Apa ni? Mama tak siap. Sorry. B tu terangkan bagaimana. Satu B. Terangkan bagaimana organisasi perniagaan A dan organisasi perniagaan B menjalankan aktivitinya. Okey. Kalau organisasi A, maksimum dia adalah dia 6 markah kan? Okey. Kalau perniagaan A, bagaimana cara dia menguruskan perniagaan? Okey, Mak share cara jawab dia. Okey, untuk macam biasa kalau perniagaan kita boleh pakai point Untuk pakai je point, tak ada masalah. Sharekan ni sikit. Okey. Untuk pertamanya dia membeli barang pada harga yang lebih murah ataupun membeli barang secara borong dengan harga yang murah. Kemudian menjual semula dengan harga yang lebih mahal. Dengan itu dia mengambil satu margin untung daripada perbezaan pembelian barang dan penjualan barang. Okey? Mana-mana antum letakkan sama maksud dengan jawapan skema ni diterima. Sebab apa dia ambil margin untung? Kerana perkhidmatan diberikan ataupun pertambahan nilai yang diberikan. Okay. Misalnya pertambahan nilai ni maksudnya dia berlaku pengeluaran kat situ. Ada proses input dan output dia. Okay. Misalnya kayu keluar jadi perabot. So jadi dia ambil margin untung dari segi pertambahan nilai kat situ. Okay. Untuk B, kaedah dia jual barang secara percuma ataupun harga bawah kos ataupun pada harga kos. Itu untuk OBBU. Boleh? Okey. Boleh Alhamdulillah. Okey. Boleh Kalau perniagaan itu pun sekali menjual harga barang dengan bawah kos ni. Kalau organisasi A jual barang bawah harga kos, dia tak dapat untung. Okey. Dia tak dapat untung macam tu. So tak boleh lah kita tak boleh terima benda tu sebab dia punya objektif ataupun tujuan dia pun untuk memaksimumkan keuntungan. Jadinya kaedah dia mestilah ke arah untuk mendapatkan keuntungan. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Alright. Okay, soalan satu dah settle. Yang ni sebenarnya dah lebih kurang je. Antum kena ingat konsep, tak ada masalah. Alright. Okay, soalan nombor 2. Jelaskan maksud inflasi dan juga deflasi. Bila nak satu markah dia, kita tak perlulah nak terangkan lebih lanjut. Terangkan maksud je. Okey. Kalau inflasi, apa yang berlaku dengan harga barang?
Kalau Inflasi apa? apa? Inflasi kenaikan harga barang kan? Inflasi. Kenaikan harga barang kan? Yes, EBIT, kenaikan EBIT. harga barang secara Persen. yes, Terus betul. Okey, mama ketikkan sikit. Kalau deflasi, apa yang berlaku pada harga barang? Kejatuhan. Alright. Ni. Okey, kejatuhan harga barang. Okey, so apa? Yang basic-basic ni better antum dah memang dah mahir benda ni. Maksud-maksud ni tak payah tengok buku pun antum boleh jawab dengan baik. Okey, B. Kat sini antum tengok ni dia kata yang ni ada masalah ekonomi. Okey. Paksi Y dia, paksi menegak dia, kat sini kita tengok keadaan inflasi. Okey, tu tahun. Peratus kadar inflasi. Kalau kita lihat kat sini, daripada 2004 sampai 2006 berlaku kenaikan inflasi dan inflasi menurun pada 2008. Pada 2010 dia meningkat dengan mendadak daripada 2% kepada 5%. Okey. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut? Apa masalah dia? Masalah dia adalah inflasi kan. So anda cari apa faktor yang menyebabkan berlakunya inflasi. Okey. Apa faktor yang menyebabkan berlakunya inflasi? Ingat tak? Macam mana boleh harga barang tiba-tiba naik secara berterusan? permintaan tinggi. Okey, permintaan. Permintaan daripada pengguna meningkat. Betul? Kat sini dia berapa markah kat situ dia? 2 markah kan? So antum jawab 2 je lah. Okey. Itu je permintaan tinggi je. Okey, antaranya tadi pertama benda ni yang ambil jawab tu. Okey. Bekalan barang tak cukup. Maksudnya permintaan banyak. Tapi barang atau perkhidmatan sendiri tak cukup. Jadinya dia boleh jadinya penjual meletakkan harga yang tinggi sebab permintaan lebih banyak daripada penawaran. Okey. Peningkatan kos pengeluaran. Untuk menghasilkan suatu barang, produk itu apabila berlaku meningkatkan kos pengeluaran, kalau kos meningkat, harga pun meningkat. Lambakan wang di pasaran. Okey. Maksudnya mata wang menjadi rendah. Okey, itu dia. Boleh. Okey, jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan. Uzi jawab soalan ni Uzi. Dia sibuk. Okay. Jelaskan langkah-langkah kerajaan. Beza kalau inflasi dengan deflasi. Apa dia? Maksimum 6 markah. Sama ada maksimum ni 6 markah. Okey. Antum boleh jawab fakta, hurai. Okey. Apa yang kerajaan akan buat untuk inflasi ni? Dia boleh jawab apa? Mama, yang jual apa tu? Jual sijil? Jual sijil. Ke tu lain? Apa dia jual sijil? Mama, skrin mama hitam mama. Oh, ni ke? Okey, tak ada. Okay.
Apa dia? Surat jaminan. Silap. Apa dia surat jaminan pula? Oh, bukan eh? Untuk apa surat jaminan? Bukan tu. Ha. Ni kalau tak ada bukunya, cuba untuk fikir. Apa kerajaan yang akan buat? Agak-agak masalah ni. Kan? Apa kerajaan yang akan buat? Dia akan kawal apa? Ha. Dia akan buat apa? Memang tak nampak sikit dalam soalan. Sorry. Dia akan buat apa? Boleh jawab ke? Boleh jawab. Artikel tulis. Dasar fiskal. Tingkatkan cukai. Dia lagi mahal. Okay. Pertama sekali, kerajaan akan menggalakkan masyarakat untuk menabung. Dia akan meningkatkan kadar faedah. Supaya simpan duit. Kadar faedah maksudnya dividen ataupun dividen dalam bank tu. Sekiranya kalau kita simpan banyak, lagi banyak dividen dapat, dia akan tingkatkan kadar faedah. Okay. Bila ramai penduduk menyimpan wang, permintaan terhadap barang perkhidmatan pun akan kekurangan. Okey, dasar kerajaan. Dasar kerajaan tu, Rahman jawab tadi, dasar fiskal dan dasar kewangan. Betul. Apa dasar-dasar dia? Dasar untuk membeli barang-barang buatan tempatan dan juga pemberian subsidi. Okey. Dasar kerajaan. Okey. Lepas lagi sebab apa dia memberikan subsidi? Sebab apabila dia berlaku dalam kos pengeluaran meningkat, jadinya barang-barang kawalan seperti gula, beras semua tu kan diberikan subsidi oleh kerajaan supaya dapat kawal penggunaan pada tahap yang munasabah. Okey. Mencari produk alternatif. Ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ni. Untuk mengawal kenaikan kos sara hidup. Mana-mana antum ambil fakta dan antum huraikan, antum akan dapat markah. Okey? Allah. Baik. Boleh? Dan mana-mana jawapan yang boleh diterima, tingkatkan cukai, boleh diterima. Okey. Teruskan. Soalan nombor 2 dah. Okey, soalan nombor 3 pula. Cepat juga ni tempat ni. Yang berapa soalan-soalan ni lebih kurang je. Ma, Ya, saya. kalau meningkatkan kos pengeluaran, boleh. Apa? Meningkatkan kos pengeluaran. Itu yang mana pula tu? Itu untuk jawapan soalan yang mana? Soalan nombor 2. Dua apa? Yang meningkat kos pengeluaran tu adalah faktor inflasi, berlakunya inflasi. Okey. Kenaikan harga meningkat secara berterusan, itu faktor. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah inflasi ini. Okey? Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Syarikat Pasti Jaya Sembilan Berhad telah menetapkan objektif berikut. Menumbuhkan seberapa banyak cawangan yang mampu
di seluruh negara mencapai keuntungan sekurang-kurangnya 5 juta. Produk pengeluaran akan menjadi produk kesukaan penduduk di seluruh Malaysia. Okey. Berikan dua sebab. Okey, tengok dulu dia punya objektif. Berikan dua sebab syarikat Pasti Jaya Sdn Bhd tidak mencapai objektif. Okey. Kalau anda tengok objektif dia sendiri. Ciri-ciri objektif dia ada SMART, ada 5 kan, SMART kan. Okey, jadinya kalau anda tengok objektif syarikat Pasti Jaya tu sendiri, adakah dia menepati SMART? Dia kata dua sebab kan tidak capai objektif. Kalau tidak capai objektif, maksudnya dia tidak mencapai standard SMART tu sendiri. Okey. So jawapan dia adalah dia nak 2 markah je kan. So tengok kita tengok yang pertama. Menubuhkan seberapa banyak cawangan yang mampu di seluruh negara. Nampak kat situ. Dia ada apa yang tidak memenuhi kriteria objektif tu. SMART. Ini mana? Yang pertama ni. Dia tak penuhi kriteria yang mana? Menumbuh. Okey je menumbuhkan seberapa banyak cawangan yang mampu di seluruh negara. Okey. 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 Dia tak okey kat situ. Apa yang tak okey? Tak tahu. Okey, tak tahu. Maksudnya kat sini berbagai negara. Seberapa banyak ni untuk objektif, kalau kita tahu kita ada spesifik, measurable, munasabah, attainable, boleh dicapai kan. Lagi apa? R. Realistik. Dan time frame kan, tempoh masa. Kalau kita tengok seberapa banyak cawangan, kita cuba tengok spesifik. Dia spesifik ke seberapa banyak cawangan? Dia tak spesifik kan? So, jawapan dia nak 2 je kan? So, kita tak 2 je. Objektif yang ditetapkan oleh syarikat Pasti Jaya itu tidak spesifik. Okey. Kalau dia nak 4 markah, kita kena huraikan. Yang mana tidak spesifik iaitu dia kata dia ambil seberapa banyak. Tidak ada nilai kuantiti yang jelas menunjukkan berapa banyak cawangan yang ingin ditubuhkan. Lepas tu yang kedua, objektif ada tempoh masa yang ditetapkan. Bila akan capai keuntungan 5 juta ni? Dalam tempoh berapa? Tak ada masa. Okey? Itu dia. Macam ni saya jawab ni 2 markah. Okay. Kalau dia nak 4 markah, fakta hurai, antum buat fakta dan antum ambil balik apa yang dia tulis dekat sikit situ. Macam tu. Okey. Kegagalan mencapai objektif perniagaan telah memberikan kesan kepada keseluruhan syarikat Pasti Jaya Sdn Bhd. Okey, apakah kesan? Kalau kita tak tercapai objektif, apakah kesan yang akan dihadapi oleh syarikat tu? Objektif tak tercapai, mesti benda-benda yang tak elok. Antaranya adalah apa dia? Boleh jawab. Apa jadi kalau objektif tak capai? Jualan merosot. Okey, standard. Betul. Jualan merosot. Lagi? Imej perniagaan terjejas. Imej perniagaan terjejas. Lagi? Tak mampu bayar kos perniagaan. Yes. Yang semua-semua tu
Betul. Kat sini dia nak berapa markah kat situ? Dia nak 4. markah kan? So hampa ambil mana-mana kesan yang tidak baik apabila gagal mencapai objektif. Okey, jualan merosot, tidak membayar kos perniagaan, gagal dalam persaingan, imej perniagaan cerdas, yang tambahan, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Yang mana memberikan kesan yang jelas kepada kegagalan objektif. Okey, antum boleh sebenarnya semua tu adalah yang mana realistik boleh antum ambil. Okey, common sense. Okey. Boleh fikir logik kat situ. Okey. Apakah tindakan yang wajar diambil oleh pihak pengurusan syarikat Pasjaya untuk menangani kegagalan ni? Apa yang boleh dibuat? Kita boleh buat apa? Boleh buat apa? Tingkatkan lagi jualan boleh? Meningkatkan jualan. Okey. Tingkatkan kualiti barangan. Yes, meningkatkan kualiti barangan. Okey. Lagi? Dia Menjual pada harga yang berpatutan boleh? Menjual dengan harga yang berpatutan. Okey, membuat strategi pemasaran lah kan? Okey. Kalau meningkatkan jualan, yang tadi tu kurang tepat. Macam mana dia nak tingkatkan jualan? Macam ni dia nak tingkatkan jualan? Sebab daripada atas sekali dia dah tak boleh capai. So jualan pun jadi merosot kan? So nak mengurangkan jualan merosot tu apa yang perlu dia buat? Tadi kualiti barang dipertingkatkan, itu okey. Maksudnya dia perlu ubah dalaman syarikat tu sendiri. Okey. Antaranya Mama letak kat tepi. Menetapkan semula objektif. Yes, okey. Dia maksudnya dia perlu buat perubahan pada visi misi dan objektif perniagaan ataupun objektif perniagaan. Okey. Nyemak semula matlamat. Maksudnya dalaman tu. Syarikat Pasjaya. Maksudnya dia dari dalaman. Dia membuat strategi pemasaran yang lebih berkesan. Dia mengambil pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi. Dia menggunakan teknologi terkini. Dia mengurangkan kos. Mengurangkan jumlah atau kadar pembayaran dividen kepada pemegang saham. Ini semua. Ada yang apa dia? Kalau menetapkan jangka masa yang lebih spesifik. Apa? Menetapkan jangka masa yang lebih spesifik. Ya, kat situ maksudnya membuat perubahan pada objektif perniagaan yang atas sekali ni. Boleh? Lebih senang kata membuat perubahan pada objektif atau visi misi perniagaan. Okey? Dan mana-mana yang sesuai dengan jawapan. Alright. Sebab yang masalah dia adalah dari dalaman tu. Kemudian berlakulah kegagalan objektif tu. So apa yang perlu dilakukan adalah diperbaiki. Dan mana-mana jawapan yang sesuai. Macam Rahman tadi kata mempertingkatkan kualiti barang. Itu boleh jadi. Okey. Ini jawapan dia. Okey. Soalan keempat. Okey, ini berkaitan dengan pengurusan sumber manusia dan sumber teknologi. Okey. Nyatakan 3 kepentingan sumber pengurusan manusia dalam sesebuah perniagaan. Apa dia?
Sumber manusia adalah menguruskan sumber manusia. Ya, betul. Menjaga kebajikan pekerja. Lagi apa dia? Dia nak pastikan apa? Memastikan keuntungan yang maksimal. Keuntungan? Apa dia tadi? Salah, bukan. Dia ingat fokus dia adalah semua manusia. Menyediakan latihan. Okey, betul? Memastikan semua manusia mencukupi kebajikan, latihan, apa lagi nak mengekalkan semua manusia bekerja adalah dengan dia. Okey. Betul-betul jawapan. Jawapan mestilah berkaitan dengan semua manusia. Okey? Okey? Memastikan semua manusia sentiasa mencukupi, menyediakan latihan, menjaga kebajikan, memastikan tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Okey, mengagihkan semua manusia maksudnya menetapkan semua manusia di tempat yang betul dan tepat. Sentiasa memantau prestasi semua manusia. Kat sini dia nak 3 saja kan? Ambil mana-mana 3. Okey? Kalau senang, tu nak fikir bagaimana, apakah kepentingan. Tu kena fikir. Semua manusia ni maksudnya adalah orang yang bertanggungjawab untuk bertanggungjawab untuk menjaga pekerja. Ambil pekerja, jaga pekerja, pastikan pekerja stay dalam syarikat. Apa yang perlu dilakukan. Okey? Untuk pastikan pekerja buat kerja. Yang tu. Itu maksudnya kepentingan. So, daripada kat situ antum tahu apa tugas semua manusia. So, antum boleh tahu apa kepentingannya ada pengurusan semua manusia ni. Cuba bayangkan kalau pengurus semua manusia tu tak ada. So maksudnya pekerja akan buat benda semi-level tu tak? Senang tukar ganti pekerja tu tak? Kebajikan pekerja tak dijaga. Okey? Memang ada satu pengurus khas untuk sumber manusia. Okey. Nyatakan 3 sumber teknologi yang terdapat dalam perniagaan. Apa dia sumber teknologi? Sikit. Okey, ni kesana dulu. Mesin perisian tu memang. Yes, yang tu. Yang tiga perkara tu. Harta, intelek, pengalaman dan kemahiran. Yes. Lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. Itu 3 sumber teknologi Okey. Harta, intelek, lesen perisian dan kemahiran dan pengalaman. Okey, C. Mengapakah sesebuah perniagaan perlu menguruskan sumber teknologi? Okey, sebab apa? Okey, sebabnya begini. Okey, sebab-sebab sebuah perniagaan perlu mengurus sumber teknologi adalah untuk memastikan perniagaan mempunyai hak untuk memiliki suatu harta intelek seperti reka bentuk. Okey, itu dia sekali dengan contoh dia bagi. Membolehkan perniagaan menggunakan harta intelek dengan bebas.
untuk mengelakkan penyalahgunaan harta intelek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, untuk memastikan harta intelek dapat diurus dengan baik dan berkesan mengikut perundangan yang sedia ada. Okey. Ini antara sebab-sebab kenapa sumber teknologi perlu diuruskan. Okey. Soalan D. Soalan D dia famous juga lah. Betul Sofia. Insurans bukan sumber fizikal. Sumber fizikal tu macam premis, benda-benda yang kita nampak Okey. Jentera, kilang, okey. Mesin, tu sumber fizikal. Okey. Ni kena ingat. Ada apa? Proses komunikasi. X tu apa? Y tu apa? Apa dulu? Biasa yang dia tak ada kan mesti satu antara dua. Jangan terbalik. X ialah yes, encode. Betul lah bit. Insurans tu betul-betul untuk uruskan semua manusia, betul. Insurans kebakaran, memastikan kilang, tu prosedur dia, betul-betul. Okay, encode dan decode. Okay, nice. Encode sebelum saluran, selepas saluran, decode, penerima dan maklum balas. Okay. Soalan yang keempat. Alright. Ini kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, berdasarkan perbualan di bawah, jawab soalan-soalan yang berikut. Hafiz, saya ingin memulakan perniagaan kecil-kecilan. Menjual bekas alat tulis kepada pelajar sekolah selepas peperiksaan SPM nanti. Awak mahu serta? Nanti. Cadangan bagus, tapi manakah kita? SPM kita tak habis lagi kan? Dari manakah kita hendak mendapatkan modal? Okey, Hafiz kata, saya mencadangkan kita mula menabung dari sekarang. Kita ada hampir 2 tahun lagi sebelum SPM. Ni form 3 lah ni. Saya pasti kita sempat menumpu modal yang kita perlukan. Saya setuju lah. Itu pun duit raya yang baru saya terima sudah 480. Saya berjanji akan mengumpul wang mulai sekarang. Bagusnya 2 tahun kumpul nak buat bisnes. Okey, apakah sumber pembiayaan yang dicadangkan oleh kedua-dua orang rakan baik di atas? Apa dia? Dia ada 2 jenis sumber, apa dia? Modal permulaan, sumber pembiayaan dalaman, yes. Okay, betul. Sumber pembiayaan dalaman iaitu simpanan peribadi. Okey? Dia gunakan duit peribadi dia. Okey. Okey, duit simpanan peribadi. Dah dapat 1 markah. Okey. Okey. Jelaskan kelebihan sumber pembiayaan simpanan peribadi tu. Apa kelebihan simpanan peribadi? Simpanan pemilik.
Apa kelebihan dia? Kelebihan dia sekejap. Dia tidak perlu bayar faedah, tidak perlu permohonan, cepat dan ringkas. Maksudnya tak ada kaitan dengan pihak luar. Okey, itu dia. Okey. Dia nak 2 markah, so ambil mana-mana 2. Mengapakah Hafiz dan Nabil terpaksa menggunakan cara yang dinyatakan? Agak-agak kenapa dia kena guna cara untuk mendapatkan modal? Kenapa? Boleh ke dia nak guna pinjaman luaran? Dia orang mampu ke? Dengan berumur 15-16 tahun kan? Dia nak buat pinjaman dekat tekun ke? Dekat apa ni? Dekat bank ke? Buat saham ke? Sebab apa? Dia tak cukup syarat sebab apa? Apa yang syarat dia? Tak cukup syarat untuk buat pinjaman bank. Yang mudah untuk kita tulis kat sini apa dia? Okey. Ni antara cara ni. Sebab apa Dia kata sebab apa? Yang boleh ambil kira. Okey. Perniagaan mereka baru dan tak dikenali. Okey. Macam yang Abi kata tak cukup syarat untuk bank ataupun institusi kewangan sebab dia tak akan luluskan pinjaman mereka. Modal yang diperlukannya tidak banyak sebab mampu dibayari sendiri. Okey. Tiada pengalaman dalam perniagaan. Tiada apa-apa cagaran untuk mendapatkan modal daripada institusi kewangan. Mana-mana yang boleh antu jawab, antu boleh ambil daripada situ. Boleh Okey ke? Semua ni kalau antu tengok sini jawapan pun, jawapannya semuanya logik kan? Kan kenapa dia tak ambil? Antu mana-mana jawapan yang sesuai diterima. Maksudnya kenapa dia pakai pinjam simpanan peribadi? Kenapa dia tak pakai pembiayaan luaran? Bagi tahulah. Dan kalau nak markah penuh kena ada 3 markah. Kena 3 fakta, 3 huraian. Okey. D. Nyatakan sumber pembiayaan lain. Selain daripada peribadi itulah. Okey. Pembiayaan luaran lah. Ni soalan jawapan untuk yang D ni tiada kaitan dengan kes di atas. Maksudnya antum bebas untuk letakkan apa-apa sumber pembiayaan yang antum tak tahu. Okey, letakkan apa-apa. Share ke, jual beli, ni semua luaran. Rahnu, overdraft, okey, letakkan 3 sumber pembiayaan lain. Okey. Boleh. Kalau boleh antum ingat yang mana-mana. Tapi biasanya kadang-kadang dia akan tanya apakah maksud overdraft? Apakah maksud rahnu? Tapi biasanya kes bila soalan macam ni, biasa dia akan bagi satu artikel ataupun kajian kes. Okey? Pembiayaan apa yang sesuai digunakan oleh kes di atas. Biasanya macam tu. Boleh Okey. Okey, soalan nombor 6. Okey, ini soalan usahawan. Jelaskan 4 ciri kepribadian usahawan. Fakta, hurai. Kat situ ada 8
markah. Okey, ambil dalam buku teks tu. Tapi dalam exam tak adalah kita tengok teks kan. Antum ambil fakta, at least antum boleh ingat 4 fakta dan 4 hurai untuk antum jawab soalan ni. Okey. Ni cara jawab dia. Okey. Okey, misalnya berani mengambil risiko. So jawapan dia adalah huraikannya keinginan untuk menghadapi keadaan ketidakpastian, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan perniagaannya. Okey, kriteria negatif, terangkan. Mencipta sesuatu yang baru untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang berbeza. Okey, tabah. Tabah maksudnya tidak berputus asa menghadapi cabaran. Yakin diri dan optimistik, berinisiatif dan bertanggungjawab. Okey. Bijak mengambil peluang, pandai berebut peluang yang ada. Okey. Boleh ambil mana yang mana mudah untuk antum ingat dan antum hafal. Dan mana-mana jawapan yang sesuai diterima. Okey. Pada pendapat anda, bagaimanakah seorang pengurus dapat meningkatkan tahap motivasi pekerjanya? Ni 2 markah je. Macam mana? Apa yang boleh diberikan kepada pekerja supaya dia motivasi je? Menunjukkan semangat pasukan, memberikan bonus. Okay. Alright. Naikkan gaji dia. Semua motivasi. Betul-betul. Betul-betul. Kadang-kadang pekerja tu dia tak mahir dalam bidang dia pun dia demotivated juga. Dia sedown juga kan. Orang lain macam bagus, dia macam tak bagus. Dia rasa tak asyik bekerja, asyik salah aja kan. So kat sini macam takkan kita tiba nak buang je orang. Dia ada kelebihan lain, tapi ada sesuatu benda yang dia tak boleh buat. So apa yang perlu dilakukan oleh pengurus sumber manusia ini, apa yang boleh dilakukan oleh dia adalah dia bagi latihan sebenarnya kan, supaya dia pekerja merasa mampu untuk melakukan kerja dengan baik. Okey, memberi ganjaran macam tadi, naikkan gaji, bagi bonus, semua tu adalah 1 markah di dalam ganjaran ya. Dalam ganjaran ya. Menunjukkan prestasi yang baik. Mengantar pekerja menghadiri kursus latihan seminar banking untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja. Mewujudkan semangat pasukan yang macam Sofia cakap tadi. Membentuk bersaing kerja yang positif dan harmoni. Okey. Baiklah. Dia cukup kita buat bahagian A. InsyaAllah bahagian B ni Mak bagi dalam Google Classroom. Okay. Boleh buat 7, 8. Antum tak payahlah pilih soalan, antum buat semua. Yalah, Mak bagi 1 set. Okey, Mak bagi 1 set. Okey, buat bahagian B. Buat semua. Yang ni ada kira-kira ya. Ini kena kira titik peluang modal semua tu. Kita cuba buat. Okey. Itu saja untuk hari ni.